Salam sejahtera dan salam mesra kepada semua rakan-rakan. Bertemu kembali kita kali ini dengan kisah sedih dan pembunuhan ngeri. Pembunuhan berlaku untuk menyembunyikan jenayah lain yang serius banyak dilaporkan di Malaysia, dari kes sensasi pembunuhan sehingga mayatnya dibakar untuk menghapuskan bukti. Kes melibatkan seks dan bunuh yang belum selesai, walaupun seorang individu telah didakwa dan dibawa ke mahkamah. Kes Nurita Samsudin, seorang eksekutif syarikat, mayatnya ditemui oleh rakan-rakan serumah, diikat di dalam bilik, dan menjadi pertikaian utama kes ini merupakan bau badan busuk, lelaki setinggi 6 kaki dan tertuduh yang menyerah diri. Kes ini mengemparkan negara kerana banyak andaian yang dibuat dalam kes ini. Bau badan busuk, mayat yang diikat dan bayang-bayang seorang lelaki. Seorang paragawati fashion sambilan, Nurita Samsudin, 22 tahun, ditemui mati dalam keadaan bogel dengan leher dijerut sarung bantal, manakala tangan serta kaki diikat dengan wayar setrika di rumah sewanya di Kondominium Puncak Prima, Sri Hartamas. Mari sama-sama kita ikuti kisah di sebalik penemuan ini sampai habis. Jangan lupa tekan butang subscriber serta locengnya sekali untuk notifikasi video baru yang dimuat naik. Kejadian pada 5 hari bulan Disember 2003, lebih kurang jam 4:30 pagi, dua rakan serumahnya, Kenneth dan Noor Azora, baru pulang dari kelab malam. Mereka agak hairan kerana semua lampu rumah dipadamkan. Pada waktu ini, jam sudah pukul 4:30 pagi. Mereka menyangka Nurita mungkin telah memadamkan semua lampu sebelum masuk tidur. Mereka terasa pelik kerana sebelumnya mereka telah bersetuju untuk memasang lampu ruang makan untuk memudahkan perjalanan dalam rumah. Ketika Kenneth membuka kunci pintu rumah, mereka terhidu bau busuk badan yang kurang menyenangkan. Bau yang tidak pernah mereka cium sebelumnya. Selepas memasuki rumah, Kenneth mengunci semula pintu utama dan masuk ke bilik tanpa memasang lampu. Ketika Kenneth sibuk membuka pintu bilik tidur, Azora ternampak kelibat bayangan seorang lelaki lalu di sebelah mereka, tetapi tak menghiraukan kerana menyangka bahawa Nurita ada membawa tetamu berdasarkan bau badan yang busuk itu. Apabila mereka masuk ke bilik, Azora bertanya kepada Kenneth jika dia ada nampak sesiapa di luar, tetapi Kenneth menjawab tidak dan menganggap itu hanya imajinasi Azora. Azora menjadi resah dan membuat keputusan untuk mencari lelaki tersebut. Dia bergegas ke ruang dapur dan ruang tamu, tetapi tidak menjumpai sesiapa. Tiba-tiba dia nampak pintu depan rumah terbuka dan dia tahu yang Kenneth telah mengunci pintu sebelum mereka berdua masuk ke bilik tidur. Perasaan curiga dan cemas mulai memuncak. Azora memanggil Kenneth. Mereka beberapa kali memanggil nama Nurita tetapi tiada balasan diterima. Kenneth kemudian bergegas keluar memanggil pengawal keselamatan kerana mereka mengesyaki bahawa rumah mereka dipecah masuk. Semasa Kenneth keluar untuk memanggil pengawal keselamatan, Azora ternampak pintu bilik Nurita terbuka sedikit. Dia cuba mengintai ke dalam, tetapi keadaan gelap. Dia membuat keputusan memasang lampu bilik Nurita. Alangkah terkejutnya melihat keadaan biliknya berselerak. Dia berteriak melaung nama Nurita dan melucutkan selimut yang menutupi Nurita, dan alangkah terkejutnya apabila menjumpai sebujur tubuh bogel terlantar di katil. Nurita ditemui dengan kepala ke bawah tilam yang terletak di atas lantai. Kepalanya diserkup dengan sarung bantal dan kedua-dua tangan dan kakinya diikat dengan wayar elektrik. Dia dijumpai dalam keadaan berbogel, hanya ditutupi dengan cadar. Azora menjadi panik dan meluru keluar menghala ke tingkap biliknya untuk memanggil Kenneth yang berada di pondok pengawal. Pada masa yang sama, dia ternampak seorang lelaki berjalan ke arah pondok pengawal memakaikan kemeja. Azora menyangka bahawa lelaki tersebut adalah lelaki yang sama dijumpainya di dalam rumah. Dia menjerit memanggil lelaki itu untuk berhenti dengan menyatakan, "Bangsat, berhenti, awak pembunuh." Azora kemudian bergegas ke bawah mencari Kenneth yang berada di pondok pengawal. Mereka menyuruh pengawal keselamatan cuba mencari lelaki tersebut namun gagal.
Kenneth meminta ketua pengawal keselamatan untuk naik ke rumah mereka untuk memastikan kejadian. Mereka masuk ke dalam rumah dan terus masuk bilik Norita sambil memanggil namanya tetapi tiada balasan diterima. Kenneth terus membuka ikatan sarung bantal yang menyelubungi kepala Norita dan melihat mukanya dililit dengan sarung bantal peluk menutupi mulutnya. Kenneth terus membuka ikatan dan selepas ikatan dibuka, tiba-tiba sehelai tuala muka berbentuk bola keluar dari mulut Norita. Kenneth cuba menyedarkan Norita, tetapi dia tidak bermaya. Dia cuba melakukan bantuan kecemasan, CPR namun masih gagal menyedarkan Norita. Diselubungi perasaan panik dan cemas melihat kejadian, dia terus menghubungi polis. Polis bergegas ke kondominium berkenaan. Setelah dimaklumkan mengenai pembunuhan tersebut, pihak polis yang memeriksa tempat kejadian mendapati tiada kesan rumah mangsa dipecah masuk kerana tidak ada barang berharga di rumahnya dilaporkan hilang kecuali telefon bimbit miliknya. Norita disahkan sudah meninggal menjadi mangsa rogol dan bunuh ataupun permainan seks yang gagal mengakibatkan lemas, sesak nafas, menyebabkan kematian. Setelah menerima laporan, pihak polis terus menjalankan siasatan terperinci. Mangsa rogol atau adegan seks bertukar tragedi. Pihak polis menjalankan siasatan dengan mengambil bahan-bahan bukti. Bahan-bahan bukti seperti tilam, beberapa helai tisu dalam bakul sampah yang mempunyai kesan air mani dan wayar yang digunakan untuk mengikat Norita. Beberapa sampel bukti DNA telah ditemui. Satu daripadanya adalah milik Norita sendiri, manakala yang lain adalah milik dua lelaki berbeza. Salah satu DNA lelaki yang ditemui adalah milik Hanif Basri Abdul Rahman, dipercayai teman lelaki Norita. Hanif Basri Abdul Rahman, seorang jurutera awam, 36 tahun dari Shah Alam. DNA Hanif telah ditemui pada kain tuala yang ada dalam mulut mangsa, bantal peluk, dan 8 daripada 11 helai tisu yang ada dalam tong sampah. Dia telah didakwa sebagai suspek utama pembunuhan Norita setelah mengetahui dirinya terbabit kes pembunuhan. Pada satu hari, tertuduh melangkah masuk menyerah diri ke balai polis. Apabila kes ini dibicarakan di mahkamah, perkara penting diketengahkan oleh pihak pendakwa raya sebagai keterangan berdasarkan keadaan sebagai bukti. Hanif yang didapati bersalah dan sebelum dia menyerah diri kepada pihak polis, dia telah membotakkan kepala dan memotong semua kukunya. Timbalan pendakwa raya memberitahu mahkamah bahawa ini membuktikan bahawa Hanif cuba memusnahkan bukti yang boleh menghubungkannya dengan Norita. Mereka juga menyatakan bahawa Hanif ada bertanya jika bukti DNA boleh menghubungkannya dengan Norita. Menurut keterangan mahkamah, saksi-saksi pihak pendakwa raya iaitu pengawal keselamatan bertugas di kondo tersebut. Hanif sering berkunjung ke kondominium Norita dan selalunya balik bersama sekitar jam 2 pagi. Pada hari kejadian, Hanif memasuki kondominium sebelum jam 1 pagi. Mereka nampak Hanif dan Norita berbual dengan dua pasangan orang keturunan Melayu yang berada di dalam sebuah kereta perodua kancil di luar kawasan kondominium. Mereka tidak pasti Hanif meninggalkan kondominium pada hari kejadian. Agak sukar untuk mengingat kembali sesiapa yang keluar masuk kondominium kerana ramai orang yang keluar masuk setiap hari. Ketika Hanif didakwa di mahkamah, pihak polis mengumpul beberapa bahan bukti seperti 3 sampel air mani berbeza dari tilam, 11 helai tisu dengan kesan air mani di dalam bekas sampah. Kesemua peralatan yang digunakan untuk mengikat Norita. Hanif dituduh pada 5 Disember 2003 di antara jam 1.30 pagi hingga pukul 4 pagi telah melakukan bunuh terhadap Norita binti Samsudin. Polis mengesyaki gadis itu dirogol sebelum dibunuh dan dipercayai dilakukan oleh individu yang dikenalinya kerana cemburu. Mereka mendakwa bahawa Hanif membunuh Norita kerana dia cemburu Norita rapat dengan lelaki lain. Kenyataan pengawal yang menunjukkan bahawa Hanif berada di dalam apartmen pada masa kejadian tetapi tidak menunjukkan yang Hanif membunuh Norita. Bukti DNA menunjukkan yang Hanif ada melakukan hubungan seks dengan Norita sebelum dia dibunuh, tetapi tidak meletakkan Hanif
sebagai orang terakhir melakukan seks dengan Norita. Walaupun Hanif mengaku yang dia dan Norita mempunyai hubungan seksual, dia mengaku ada berjumpa dengan Norita sehari sebelum dia dibunuh. Jadi keterangan ini juga merupakan keterangan berdasarkan keadaan. Tambahan pula mahkamah mendapati bahawa kedua-dua pengawal keselamatan memberi kenyataan yang berlainan. Mereka juga mengubah cerita mereka beberapa kali. Kenyataan pertama, mereka mengatakan bahawa mereka nampak Hanif di apartmen, tetapi sehari sebelum pembunuhan berlaku. Mereka mendakwa yang mereka dalam keadaan panik dan gagal mengimbas kembali apa yang berlaku, tetapi mahkamah juga mendapati yang kenyataan mereka bercanggah dengan pakaian yang dikenakan Hanif dan Norita. Mahkamah mendengar kenyataan kedua-dua saksi ini dan mendapati bahawa kesahihan keterangan mereka amat mencurigakan, terutamanya untuk membuktikan keterangan yang penting ini. Di Mahkamah Tinggi, kes pihak pendakwa raya Hanif Basri Abdul Rahman, asas keterangan pihak pendakwa terletak kepada kenyataan kedua-dua saksi ini yang didapati tidak benar. Walaupun keterangan yang diberi boleh diterima, ia hanyalah keterangan berdasarkan keadaan dan kenyataan dari kedua-dua rakan serumah Norita bercanggah dengan kenyataan pengawal keselamatan. Rakan serumah Norita menyatakan bahawa mereka kenal Hanif dan mereka tidak pernah tercium bau badan yang busuk darinya. Azora juga menyatakan lelaki yang dia nampak pada malam kejadian berkulit lebih gelap dari Hanif. Mahkamah dapati dua pengawal keselamatan bukan saksi yang boleh dipercayai. Pendakwa raya gagal menjelaskan tentang bau busuk yang dihidu oleh Kenneth dan Azora. Pendakwa raya gagal buktikan Hanif merupakan orang terakhir melakukan hubungan seks dengan Norita. Pendakwa raya gagal jelaskan satu lagi DNA milik lelaki yang tak diketahui. Disebabkan keputusan bedah siasat menunjukkan tangan dan kaki Norita diikat selepas dia meninggal. Wayar seterika yang digunakan untuk mengikatnya hanya ada DNA lelaki tak dikenali. Hakim Mahkamah Rayuan akhirnya memutuskan bahawa segala penerangan saksi dan bukti keadaan tidak dapat mengaitkan suspek dengan pembunuhan Norita Samsudin. Bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan juga tidak cukup kuat untuk membuktikan suspek ada kaitan dengan pembunuhan ini. Jadi, tiada prima facie kes telah dibuktikan. Ini kemungkinan pembunuhan sebenar adalah orang terakhir bersama Norita pada malam kejadian. Dengan itu, kesemua hakim Mahkamah Rayuan menemui kata sepakat bahawa suspek tidak bersalah dalam kes ini. Suspek dibebaskan daripada tuduhan membunuh Norita Samsudin. Keputusan Mahkamah Rayuan kemudiannya dibawa ke Mahkamah Persekutuan, namun keputusannya tetap sama. Hanif Basri telah didapati tidak bersalah dan bukan pembunuh atau orang terakhir bersama Norita pada malam kejadian. Sehingga sekarang, identiti pembunuh sebenar masih tidak diketahui. Pembunuh masih bebas, walaupun peguam belum mengatakan kes ini mungkin hanya kes aktiviti di bilik tidur bertukar tragedi. Bukti menunjukkan tuala yang digunakan untuk menyumbat mulut mangsa dengan paksaan itu telah menyebabkan lidahnya gagal berfungsi dan menyebabkan mangsa tercekik, laluan pernafasannya tersumbat. Sehingga hari ini, lelaki misteri pemilik DNA kedua gagal ditemui. Berdasarkan fakta pula, tak ada tanda-tanda rumah mangsa dipecah masuk. Ini bermakna Norita mungkin kenal dengan pembunuhnya. Tambah menjadi misteri, kes Norita ini telah diklasifikasikan sebagai akta rahsia rasmi. Ini bermakna sebarang siasatan lanjut mengenai kes ini akan menjadi rahsia kerajaan. Bagi pengetahuan awam pula, kes ini dianggap tamat. Begitulah kisah yang menimpa Norita Samsudin. Sehingga kini, kematiannya tidak terbela. Siapakah yang sanggup memperlakukannya sedemikian rupa? Apakah motif utama pembunuhan kejam ini? Semua persoalan ini tidak terjawab sehingga ke hari ini. Jika anda rasa ini bermanfaat, jangan lupa terus bersama macam-macam trend channel, tekan butang subscriber serta loncengnya sekali untuk notifikasi video baru yang dimuat naik. Salam mesra dan semoga sukses selalu. Sampai kita jumpa lagi di lain masa dan lain waktu. Sekian.